Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk tekan dahulu butang subscribe dan tekan butang loceng di channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa majid wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan bikum jami'an aynama kuntum. Kita nak buat tajuk yang sedikit macam mana kita puasa dalam bulan Ramadan. Puasa yang betul-betul, insya-Allah kita dah letak 3 poin yang kita fikir macam mana buat daurah di dalam berapa hari? Ada lagi berapa hari? 35 hari. 35 hari sebelum bulan Ramadan. Macam mana kita nak siap? Macam mana kita nak siap di dalam agama kita? Apa hukum? Apa syariat kata? Kita insya-Allah ikut hukum yang betul-betul di dalam syariat Islam. Yang 3 poin. 1, macam mana kita puasa? Intazir, ana masalah nak abda. Okey, sorry ya. Nanti. Ini 1. Yang 2, tengok Ustazah apa yang dia fikir, apa yang bagi baik atau macam mana. Boleh tak? Dah siap tak? Belum. Nanti kejap nak share dulu. Okey, dia nak share. Sabar, ada lagi 1 orang sahaja. Takalam apa? Takalam adi. Okey. Dan sekarang kita dalam bulan Rajab. Ulama kata siapa yang belum siap bulan Ramadan di dalam bulan Rajab, macam mana nak banyak maghfirah dan taubat dalam bulan Ramadan. Sebab Rajab syahrullah, Sya'ban syahru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan bulan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak ikut umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang kita ikut jalan Rasulullah dan jalan bulan Rasulullah sampai kita masuk dalam bulan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lidzalika dalam bulan Ramadan ada banyak apa tu? Barhala. Thawab kabir. Pahala banyak. Walau amal kecil, walau nafilah, walau sunnah. Pahala yang banyak. Untuk apa? Khusus umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bulan Ramadan. Okey, Ustazah dah siap, boleh nak baca? Okey, boleh. Terima kasih kepada Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat sekalian? Okey. Dah siap. Kalau ada yang sudah bersama dengan kita, malam ni memanglah rasa macam tak pelik pula kan. Kenapa pula kita live pula malam ni? Kebiasaannya kita akan live pada malam Khamis, Muslimah Corner dan malam Jumaat untuk Hudal Quran. InsyaAllah pada malam ini kami saja sembang-sembang, santai-santai sahaja. Malam ni tak adalah tajuk tadabbur ke. Boleh. Ni ya kau saya. Tak adalah tajuk tadabbur ke ataupun tajuk apa-apa. Tapi saja nak bersantai dengan sahabat-sahabat di Facebook ataupun di Instagram. Sahabat di Facebook ada yang bersama dengan kita. Apa khabar hari ini? Kalau bersama dengan kita boleh tulis di ruangan komen. InsyaAllah kita akan bincang. Kita akan sembang lah, orang muda kata. Kita sembang, kita tengok apa yang kita ada dalam bulan Ramadan ini yang menyebabkan sekarang ni kita dah hampir ke penghujung daripada bulan Rejab. Yang diam tak diam, pejam mata, buka mata kan. Pejam mata, buka mata rasa macam baru je masuk 1 Rejab hari tu. Sebenarnya dah tinggal 35 hari sahaja lagi kita nak masuk ke bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang paling agung, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, ayyamun ma'dudat. Dan disebutkan
bulan yang kita akan berpuasa itu adalah hari-hari yang tertentu. Ada dia punya bilangan dia. Ya, bukannya sepanjang tahun kena puasa, tetapi hanya 30 hari sahaja. Dan itulah yang kita tunggu dalam masa 1 tahun. Dan sahabat-sahabat di Facebook yang dah bersama dengan kita, Kak Ani, terima kasih Kak Ani. Apa khabar Kak Ani? Sihat ke? Mudah-mudahan Kak Ani makan lauk apa malam ni? Saya makan kari kambing. Muka pun macam kambing dah. Jangan cerita. Adalah kari kambing. Tapi sedap Ustaz? Sedap. Subhanallah, Alhamdulillah. Kami selepas kes kambing daging diimport tu, tak berapa nak yakin sangat nak beli kambing-kambing ataupun daging-daging lembu yang tak disembelih lah. So beli yang sembelih Ustaz ya? Betul. Yang baru. Beli yang baru punya. Dan kita tahu ini halal betul, tak ada syak. Tak ada syak. Okey, terima kasih kepada Kak Ani dan sahabat-sahabat yang sudah mula bersama dengan kita. So kita nak sembang hari ini Adahsyu Syuhada. Terima kasih kepada Adahsyu Syuhada yang baru bersama dengan kita. Adahsyu dari mana? Ya, boleh bagi tahu Adahsyu dari mana? Salam perkenalan ya. Mudah-mudahan Adahsyu berada dalam keadaan yang sihat walafiat, hendaknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat di Instagram, kalau yang baru bersama dengan kita, yang nampak post kita ni, hai, boleh tekan butang selamat datang kepada Dia Artis Fadida. Salam perkenalan. Hari ini Kak Ani makan hari ini makan ayam goreng berempah dengan terung belada. Terung belada, okey. Terung masak lada. Wow. Wow, Ustaz tahu ke Ustaz? Yeah. Okey. Betul. Alhamdulillah. Tu boleh jadi macam makanan. Kalau ayam goreng berempah dengan terung belada tu Kak Ani macam ala-ala Minang maksudnya dia kering-kering je kan. Alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah bersama dengan kita. InsyaAllah malam ni kita nak bincang. Saya baru mula. Ustaz dia dah masuk dah terus tadi dengan tajuk kita, iaitu malam ini kita nak sembang 35 hari yang sangat-sangat pendek sebenarnya. Dan bagaimana kita nak bersedia nak masuk dalam bulan Ramadan ini. Kita nak make sure supaya kita ada persediaan yang cukup. Ya, sebelum seseorang itu dia pergi 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 berjalan ataupun pergi mengembara, mesti dia akan make sure supaya apa yang dia ada itu cukup untuk bekalan dalam perjalanan dia. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah bersama dengan kami. Masya Allah, ahlan wa sahlan kami ucapkan. Boleh tekan butang like ataupun tekan butang share. Kami memperkenalkan diri dahulu. Saya Ustazah Nurul Hidayah dan saya Ustaz Muntasir. Ustaz Muntasir, yang mana saya dan Ustaz ini duduk dekat-dekat ni sebab suami isteri lah. Jauh, 1 meter. 1 meter. Okey, so salam kenalan kepada semua. So yang baru bersama dengan kita, yang baru kenal kami, boleh tekan butang like pada live FB ini dan komen sahabat-sahabat bersiaran dari mana. Kami nak tengok sikit sahabat-sahabat bersiaran dari mana. InsyaAllah kita berukhuwah, kita bersama-sama 3 tips persediaan Ramadan kita akan bincang bersama-sama pada malam ini. Yang pertama Ustaz ya. Ustaz dah sebut tadi, untuk kita mendapat Ramadan yang terbaik. Yakin dan percaya setiap daripada kita ada cita-cita yang mulia. Ada niat yang hasrat yang sangat mulia untuk kita nak dapat Ramadan yang terbaik. Jadi bagaimana cara untuk nak dapat Ramadan yang terbaik? Jom kita tengok langkah pertama Ustaz ya. Ya, betul. Langkah pertama apa dia Ustaz? Silakan. Okey, langkah yang pertama, nombor 1, hal Ramadan munasabah. Apa maksud munasabah? Kita tahu apa maksud munasabah di dalam bahasa Melayu macam hari raya. Ini satu hari atau satu hari raya Idul
atau satu hari Idul Kalau Ummal. orang Melayu panggil sambutan. Sambutan. Itu adat. Itu adat. Tetapi ibu Allah Subhanahu wa taala dah bagi ta'ah sampai mati. Sampai mati imalah ta'ah ibu dan ayah. Bukan satu hari sahaja saya beli hadiah bagi tahu hari ini hari raya ibu atau hari raya orang yang kerja Idul Ummal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dah letak satu hukuman di dalam syariah, birrul walidain wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana, sampai orang mati. Juga dalam bulan Ramadan kadang-kadang orang fikir ini macam munasabah, bukan macam ibadah, macam rukun Islam. Rukun Islam nombor 4, أن تؤمن بشهادتين إقامة الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان. Puasa dalam bulan Ramadan rukun, bukan munasabah. Kita nak Munasabah sambutan. sambutan. Sambutan betul. Sambutan nak 1 tahun sambutan macam dalam bulan Ramadan. Tetapi macam mana jalan nak buat? Macam mana kita nak buka jalan nak angkat bulan Ramadan sampai hujung tahun? Sampai masuk bulan Ramadan yang tahun depan, macam mana kita nak buat? Jom kita buat daurah, ikut kita nak bagi taklimat yang sikit-sikit. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala buka jalan yang baik, sama-sama terus boleh angkat bulan Ramadan sampai hujung tahun. Itu yang nombor 1. Kalau Ustazah nak lagi tambah sikit, nak lagi tambah sikit tak? Betul. Boleh. Okey. So jadi yang pertama tadi Ustaz dah sebut, adakah bulan Ramadan ni seperti sambutan hari-hari yang ada, yang kita sambut? Contohnya macam semalam pada 8 hari bulan 3 kita menyambut sambutan Hari Wanita, kan? Dan ada sambutan Hari Ibu, sambutan Hari Kanak-kanak, sambutan Hari Kanser Sedunia, sambutan macam-macam lah sambutan, kan? Jadi adakah hari raya ataupun hari puasa ini, bulan Ramadan ini seperti hari itu? Ustaz sebut jawapannya tidak, kerana Ramadan lebih lagi dari itu. Kalau kita mampu untuk menyambut Hari Raya Guru, Hari Guru se-Malaysia ataupun sedunia, kan? Sambutan Hari Guru. Kita mampu untuk beli macam-macam untuk bagi hadiah pada guru kita. Benda tu perkara baik? Ya, perkara baik. Kalau hari contohnya hari misalnya kata Hari Wanita, macam-macam live ada semalam, macam-macam kempen, macam-macam rancangan di dalam TV kalau kita tengok untuk menyambut Hari Wanita, Hari Nas Sedunia, Hari Setiausaha Sedunia. Semua boleh menyambut dengan sebegitu hebat. Dan bagaimana sambutan kita dalam kita menyambut rahmat, Allah ampunkan dosa dalam dia. Subhanallah, sahabat-sahabat, nak bagi tahu, kalau kita menjadi seorang yang benar beriman dengan Allah, kita akan menyambut Ramadan ni lebih besar lagi. Bukan satu Ramadan ya, kita sambut baru nyanyi lagu Mahir Zain Ramadan kan? Ramadan hu ya Habib, kan? Kita baru nak nyanyi. Tak. Ni kalau kita excited nak sambut Ramadan, bulan yang penuh dengan kelebihan, bulan Ramadan yang penuh dengan rezeki yang Allah bagi kepada kita, gandaan pahala, sahabat-sahabat, mesti kita kena sedia dari sekarang. Rejab ini, Rejab pun dah nak habis dah, 35 hari lagi. Apakah? Tanya, kita ketuk kita punya dada kita ni, tepuk dada kita, tanya, apa kita punya preparation untuk kita sambut Ramadan? Yang kita tadi hari-hari sambutan yang lain tu kita boleh sambut semeriah mungkin. Adakah kita sudah menyambut Ramadan? Adakah kita sudah bersedia untuk memasuki hawa ataupun kita kata suasana udara Ramadan? Persoalan itu
hanya boleh dijawab oleh kita sendiri. Sahabat-sahabat, tanya diri sendiri. Saya tanya diri saya. Ustaz tanya diri Ustaz. Apakah persediaan aku untuk menyambut sambutan yang bukan dinobatkan oleh negara ataupun dunia, tetapi dinobatkan oleh Allah. Allah yang naikkan, Allah yang angkat Ramadan ini menjadi hari yang special day, special month dalam setahun. Jadi sahabat-sahabat, kita memahami yang pertama, adakah rambutan nak sebut Ramadan, sebut rambutan Ustaz? Ni musim rambutan Musim, ke? durian, bukan rambutan. Musim Ramadan, musim rambutan. Dan kita pun ada hadiah juga ni, ya. Sempena hari yang barakah ini, ya, dalam bulan Rejab, lagi 2 hari insya-Allah kita akan sambut Isra Mi'raj. Kita ada hadiah. Apa yang ada di tangan saya ni, ini adalah madu Yaman. The Real Honey madu Yaman. Ya, sahabat boleh tengok ni, madu real honey. Tapi bukan honey yang kahwin 2 tu ya. Kahwin 4 ke bukan ya. Ni honey, the real honey ni. So kami nak bagi free sahaja. Malam ni siapa yang kita dah bagi tadi satu link pendaftaran untuk daurah fit puasa. Daurah fit puasa, siapa yang tercepat kita akan bagi hadiah ini. So kami buka sahaja. Siapa yang nak daftar daurah fit puasa, insya-Allah akan berlangsung pada 28 Mac. Dia akan dapat hadiah, ya. Kami akan hantar ke rumah, ya. Terus saja, tak payah datang jumpa kami hantar melalui e-pos, ya, dapat hadiah ni, iaitu apa? Madu Yaman yang berharga RM75, tapi kami bagi percuma malam ini. So jangan lambat. Malam ni saja kita buka pendaftaran yang ada hadiah special. Dan siapa yang nak ikut bersama dengan kita 28 Mac, daftar sekarang. Tengok di ruangan komen, ada di sana link yang kami sediakan untuk mendaftar. Hanya dalam 2 minit saja insya-Allah sahabat-sahabat boleh selesai mendaftar untuk seminar fit puasa. Okey Ustaz, kita nak tengok Ustaz nombor 2. Nombor 1 tadi apa? Ramadan. Nombor 1 apa maju? Ramadan adalah hari sambutan ataupun tidak. Itu Ustaz sudah mengupas dan menjawab. Kita nak tengok apakah tips yang kedua. Kalau ada sahabat-sahabat ada soalan berkaitan dengan macam mana ni nak bersedia nak menyambut Ramadan ni, boleh tulis kat ruangan komen. InsyaAllah kita sembang malam ni, kita sama-sama. Okey, yang nombor 2, macam mana kita puasa? Macam mana kita puasa? Semua orang tanya, banyak soalan di dalam bulan Ramadan. Ustaz, ustazah, macam mana puasa betul atau tak betul? Macam banyak soalan. Khusus bulan Ramadan. Yani kita letak yang halal tak boleh buat di dalam bulan Ramadan. Atau orang fikir mungkin puasa dia tak makan, tak minum sahaja. Bagi sampai malam tu sahaja. Puasa lagi besar. Puasa lagi besar. Kalau orang tak puasa, tak makan, tak minum, tak ada, ini tak syukur. Puasa Allah Subhanahu wa taala mahu sirrul ikhlas. Di dalam puasa ada sirrul ikhlas. Ma maksud sirrul ikhlas? Ini ibadah yang Allah Subhanahu wa taala pilih dia sendiri. Kullu amal bani Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan yang buat dari orang manusia, ini khusus orang manusia, tetapi puasa khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hukuman, ada makruh, ada wajib, ada mandub, ada sunnah, ada mustahab di dalam puasa. Di dalam puasa, sebab nak puasa macam puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Macam mana kita nak buat salat? Kalau Rasulullah SAW tak buat salat, kita lihat macam mana Rasulullah SAW buat salat, ikut Rasulullah SAW. Waktu ruku' apa kita baca, waktu sujud apa kita baca, waktu duduk apa kita baca, salam apa kita baca. Ini untuk Rasulullah SAW. Ulama kata qiyas salah ala as-siyam. Qiyas buat salah
puasa macam salat. Macam mana Rasulullah SAW puasa? Jom ikut kita di dalam daurah. Ada seminar fiqh puasa yang bawah kita letak link, boleh tekan dan buka berdaftaran. Betul tak? Betul. Ada lagi satu soalan nak tanya atau apa? Okay. Boleh? Baik, Alhamdulillah. Saya nak baca komen sikit daripada sahabat-sahabat kita di Facebook. Kak Ima kata, maaf Ustazah baru dapat masuk. Tak apa Kak Ima, ahlan Kak Ima dah buat kuih ke? Kak Ima buat kuih raya, sedap sangat Kak Ima punya. Siapa nak rasa kuih, apa nama dia? Kuih raya lah kan? Biskut raya. Bukan kuih raya. Biskut raya. Saya rasa semalam Kak Ima buat fresh lagi. Cornflake dengan kopi. Perisa kopi. Sangat sedap. Boleh cari Kak Ima Mustafa. Boleh PM dia. Subhanallah. Sudah orang kata sekian lama. Resepi turun-temurun. Dia macam-macam. Kak Ima memang rajin. Orang kata tangan ibu-ibu lah buat kek semua sedap. Masya Allah. Terima kasih juga Riz Izlan. Assalamualaikum Ustazah dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Okey, Kak Ani Jenny Muhammad kata, ya Ustazah, kami sekeluarga dah bersedia, dah hias lampu kelap-kelip dah. Masya Allah. Saya teringat tahun lepas lah Ustaz. Ya betul. Tahun lepas kita pasal lampu kelap-kelip kan? Betul. Tapi tahun ini mungkin insyaAllah lagi mudah sikit. Kita harap, kita doa sama-sama. Mudah-mudahan tahun ni kita boleh solat kat masjid. Betul tak? Siapa yang nak solat kat masjid? Boleh tulis dekat ruangan komen. Siapa yang rasa, ya Allah, mudah-mudahan lah tahun ni boleh tarawih kat masjid kan? Boleh menghidupkan Ramadan kita tahun ni. Sebab pasar malam pun buka kan? Rasa kalau pasar malam buka, bazar buka, takkan masjid tutup pula kan? InsyaAllah mudah-mudahan kita doakan sahabat-sahabat yang sudah bersama dengan kita. Siapa ya yang berada di Instagram ni, Syahidah ke, Puan Fauda 682. Apa khabar Puan Fauda? Selamat bersama dengan kita. Salam ta'aruf ya. Okey, Ustaz dah cerita tadi apa persediaan yang kedua. Persediaan yang kedua untuk kita masuk dalam bulan yang sangat-sangat terhad. Waktunya hanya 30 hari. Ya, Ramadan yang sangat hebat, Ramadan yang sangat kita tunggu-tunggu, yang kita sangat terkejar-kejar waktu di dalam bulan Ramadan tadi. Allah bagi tak banyak. Allah bagi hanya 30 hari. Betul. Suatu waktu yang sangat, kalau ikutkan pendek Ustaz ya. Ayyaman ma'dudat. Itulah dalam Al-Quran Allah juga sebut ayyam ma'dudat, iaitu hari-hari yang tertentu, hari yang terpilih. Bukannya lama. Ramadan ini bukannya yang kalau kita kata setahun tu pun kadang-kadang rasa tengok kejap je kan, dah masuk tahun baru kan, baru rasa awal tahun. Sekarang dah bulan 3. Jadi nak kata bayangkan satu Ramadan itu nak sampai membawa kepada 30 Ramadan, dia ayyam ma'dudat, suatu tempoh yang sangat-sangat pendek. Jadi bila pendek tadi sahabat-sahabat, kita nak dapat sesuatu yang banyak ataupun suatu momentum yang jauh lah. Kalau kita itu bahasa momentum ni, bahasa orang apa orang kata bombastik lah kan. Kita nak dapat sesuatu yang berbeza, nak dapat sesuatu yang banyak dalam bulan Ramadan. Takkan kita nak mula satu Ramadan ataupun yang lebih orang kita kata selalulah yang kita tengok kadang-kadang 10 Ramadan baru dia nak exercise. 10 Ramadan yang terakhir kan, baru masa itulah nak buka Quran, barulah masa tu nak cari Lailatul Qadar. Sebelum tu dia relax je. Betul. Sebab tak ada pun Lailatul Qadar kan. Maka yang ini kita tak tahu hari ni Ramadan itu masa yang sangat pendek. Kita nak cari sesuatu yang banyak dalamnya, maka kita kena ready. Kita kena sedia daripada awal. Awal lagi kita nak kena sedia. Terutama benda yang paling besar di dalam Ramadan ni iaitu apa? Apa yang paling besar dalam Ramadan ini? Bukankah kutiba alaikumusiyam, iaitu diwajibkan ke atas kamu wahai orang-orang yang beriman untuk berpuasa. So yang nombor satu kan, nombor satu dalam Ramadan ini iaitu puasa. Sampai orang Melayu pun dia tak panggil kadang-kadang Ramadan dah, dia panggil bulan puasa Ustaz.
Kadang-kadang orang Melayu dia lupa Ramadan. Bulan Ramadan, bulan puasa apa bezanya? Macam tu. Sebab terbiasa dah kita panggil. Macam bulan 13 bulan. Macam ada 13 bulan lah macam tu. Nama lain lah kan. Walaupun kita kata bulan itu namanya Ramadan, tapi orang Melayu kita panggil nama bulan puasa sebabkan itu ibadah yang special lah. Bulan lain sunat kalau kita nak puasa ataupun ganti. Tapi dalam bulan Ramadan wajib. Jadi benda yang utama ni dalam bulan Ramadan iaitu puasa. Kita kalau boleh nak settle belajar dulu. Boleh sebut tak kepada kita apakah syarat wajib berpuasa? Sahabat-sahabat boleh sebut tak kepada kami apakah perkara yang membatalkan puasa? Kita boleh jawab tak kalau disuruh kita menyebut perkara-perkara yang sunat untuk kita lakukan dalam bulan puasa ataupun perkara yang makruh untuk kita lakukan dalam bulan puasa secara A, B, C dan D. Yang ni yang kita nak murajaah dulu sahabat-sahabat. Yang ni yang kita nak revision dulu, kita nak belajar dulu. Jangan tunggu buat 1 Ramadan baru sibuk cari ustaz. Kan? Cari dekat ustaz Google. Tanya dekat ustaz Google. Syekh Google. Apa ustaz dia tanya Ustaz? Dia tanya banyak soalan. Kan? Kadang-kadang ada satu soalan tapi banyak jawab. Ya. Macam masuk dalam laut. Mula-mula dia confuse lah. Betul. Satu masalah. Contohlah kan, contoh. Kita ambil masalah tentang korek hidung. Dia soalan paling glamour. Korek hidung batal puasa tak Ustaz? Betul. Soalan ni sangat glamour. Jadi ditanya kan. Setiap kali Ramadan tanya soalan korek hidung. Setiap kali korek hidung tanya soalan batal puasa tak kan. Nak kata je soalan yang sangat glamour ditanya setiap tahun dan soalan ni tak timbul pun kalau di luar daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan baru timbul soalan ni. Dan bila dia rasa confused, dia confused ni mula-mula dia rasa macam batal ke tak batal lah begitu. Dia apa buka Google, tanya Syekh Google, Assalamualaikum, guruku Google, kan, batal, korek hidung batal ke tak puasa. Lepas dia buka tu Ustaz, dia tekan enter saja, bermulalah kan. Kan. Ada macam-macam mazhab dalam tu. Ada yang mazhab akal, ada yang mazhab tak ada mazhab langsung. Ada yang mazhab Wahabi, ada yang mazhab Syiah Ustaz. Ya Allah ya Tuhanku kan. Dan kita ni jadi umat Islam, yelah Google kata tak batal. Google dia punya cikgu kan. Google dia punya masyayikh dia, Google dia punya ustaz-ustaz dia, Google dia punya para tok syekh dia, tok guru dia. Ini sangat banyak berlaku dalam bulan Ramadan. Jadi apa yang kami dah ajak sahabat-sahabat, jom sahabat-sahabat sebelum kita masuk Ramadan. Ramadan berapa bulan? 14 bulan tak? Kan sebenarnya soalan senang je. Ramadan berapa bulan? 1 Ramadan lah kan? 14 kan? Okey. 14 hari bulan. 14 April. Ramadan tu 1 Ramadan tu insya-Allah akan jatuh kepada pada bulan tahun Masihi 14 April. Jadi sahabat-sahabat bayangkan kalau 14 April tu kita nak puasa. 14 April tu kalau kita kata baru nak ingat balik doa ataupun niat tu tak apa lagi kan. Mulalah mencari masa tu rating nawaitu sauma ghadin an ada'i fahdi apa? Fahdi Ramadan hadhihi sanatillahi ta'ala. Saya tak ingat dia punya muzik dia tu. Sahabat-sahabat, kalau baru nak cari waktu tu, tak apalah, okey lagi lah. Tapi kalau masa tu lah baru nak cari apa perkara yang membatalkan puasa, apa perkara yang makruh untuk kita buat waktu kita berpuasa. Sebab waktu 1 hari berpuasa itu dah hari pertama kita dah masuk, masa tu kita nak menyelam dah. Kita bukan baru nak baca buku, betul tak Ustaz? Betul. Bukan kita baru nak cari hukum, halal ke haram ke. Apa yang kita nak buat untuk menaikkan kita punya kualiti kita berpuasa. Bukankah setiap tahun kita puasa? Betul tak ibu-ibu? 40 tahun kita hidup, paling-paling kurang 35 tahun kita dah puasa. Ataupun katalah 40 tahun hidup, mungkin dalam 25 tahun lah, katalah 15 tahun ya, baru kita puasa tu kita kata akil baligh. Paling-paling kurang. Tapi nak kata setiap tahun kita puasa, adakah puasa kita sama? Puasa kita tahun ni dengan tahun lepas sama ke tak? Ada makna tak
kita berpuasa. Kalau ada makna kita berpuasa, itulah yang dikehendaki oleh Allah, iaitu apa? Kita mendapat manfaat, kita merasai rauhani daripada yang kita puasa. Dan untuk kita merasai rauhani tadi, kita kena usaha. Betul tak Ustaz? Betul. Kita kena usaha, kita kena ikhtiar. Dan kami kumpulkan insya-Allah dalam daurah ataupun seminar fik puasa, kami kumpulkan semua sekali daripada awal. Kita akan sentuh berkaitan dengan sejarah puasa, Ustaz. Betul. Sejarah puasa. So sahabat-sahabat, sebelum nak cerita pasal sejarah puasa, ni ada mak ni. Masya Allah. Cantik tak? Cantik Untuk tak? bulan Ramadan sebab banyak sebab banyak minum. Bulan Ramadan haus, nak banyak minum. So kami bagi mak. So kami nak bagi mak percuma. Siapa nak mak percuma? Mak ni warna putih, lepas tu ada tulis DRL. DRL ni adalah syarikat saya dan Ustaz sendiri yang kita memang buat pembelajaran online, dan kita akan cuba bukan sekadar kita nak cerita kosong-kosong saja, tapi kami nak bagi siap dengan nota, Ustaz. Betul. Kita nak bagi nota sejarah puasa, kita nak bagi nota berkaitan dengan apa lagi, Ustaz? Apa dia perkara wajib, perkara membatalkan, apa lagi perkara yang dia kena buat untuk menambahkan pahala puasa dia, untuk supaya puasa dia berkualiti. Dan kita akan tambahkan banyak benda di dalam seminar fik puasa ini. Dan sahabat-sahabat, siapa yang daftar hari ini, kita ada memberikan link untuk pendaftaran. Siapa daftar hari ini, kita akan bagi ni. Ini nombor 2. Free. Mak. Tadi bagi apa, Ustaz? Madu. Madu ni kami bagi juga siapa daftar hari ni. Okey. Dan siapa yang daftar hari ni, kita bagi juga 2 mak. So Yang satu awal. lah. Yang awal ini. Ni kita bagi ni dulu, lepas tu kita bagi mak juga. Okey, kepada yang mendaftar sekarang. So siapa yang tak daftar hari ini, boleh daftar tapi tak dapat lah, rugilah. Tak dapat hadiah-hadiah free gift yang kami bagi. So siapa nak hadiah free gift ini, daripada hati kami sendiri, kami rasa berterima kasih kerana anda bersama dengan kami pada malam ini. Sahabat-sahabat boleh cari kami di fan page Ustazah Nurul Hidayah. Boleh cari kami di fanpage Ustazah Nurul Hidayah. Jangan lupa tekan butang like. Jom bersama-sama dengan kami dalam seminar fik puasa. Bila? 28 Mac. 28 Mac kita buat 2 sesi. So sesi yang pertama 1 jam setengah, Ustaz, ya? Betul. 1 jam setengah. Dan bermula daripada jam 10 pagi. Dan ada lagi satu sesi pukul 2.30. Kita bagi orang solat dulu. Lepas tu kita akan duduk lagi, kita belajar supaya kita tak rasa penat sangat. Kita pecahkan 2, pagi dan petang. Dan kemudian insya-Allah sahabat-sahabat, kami akan bagi percuma kepada ibu-ibu, adik-adik, ayah-ayah, ibu. Nak ibu tak? Ibu yang bertajuk puasa first class. So siapa yang nak join, kena tekan butang, tekan link di sana dengan segera untuk dapatkan ibu puasa first class. InsyaAllah, mudah-mudahan tahun ni Allah bagi kita rasa lebih sikit, rasa manis duduk dalam bulan Ramadan, rasa seronok bila berpuasa, bila datang ibadah itu dengan amalan, ibadah itu datang dengan ilmu, ibadah tu datang dengan penghayatan. Ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasih kerana Allah, moga Allah nilai kita punya ikhtiar tadi, niat kita, dan insya-Allah kita mudah-mudahan kita boleh menjadi seorang yang mendapat Ramadan yang lebih baik daripada sebelum ini. So ibu-ibu jangan tinggal, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Kita ada lagi satu tips yang ketiga pada Ustaz. Betul. Okey, yang nombor 3, mal hadafu min as-siyam. Kenapa kita puasa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa? Bukan khusus umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua umat yang sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu kenapa? Yang baca Quran tahu terus. Yang cari ilmu setiap hari memanglah dia tahu. Tapi ramai yang tak tahu kenapa kita puasa.
Mungkin kita nak lapar sahaja atau haus sahaja. Tak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum." Siapa yang tahu? Boleh tulis? Boleh tulis tak? Sambung ayat tu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk takwa. Macam mana kita sampai takwa? Apa yang amalan kita nak buat nak bertakwa masuk di dalam hati kita? Kita buat daurah, boleh ikut kita, ada banyak syarat, banyak soalan, banyak apa tu yang hukuman kita letak, insya-Allah boleh sampai takwa yang Allah Subhanahu wa taala bagi di dalam surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Puasa betul Allah terima insya-Allah. InsyaAllah kita ada takwa di dalam hati. Kalau ada takwa di dalam hati, ini ghayah. Maksud ghayah, ulama kata, ulama maqasid, as-siyamu wasilah walaysa ghayah. Walaysa ghayah. Tahu apa maksud ghayah? Terang daripada awal. As-siyamu wasilah. Puasa itu? As-siyamu wasilah walaysa ghayah. Puasa itu ialah perantaraan, tetapi puasa itu bukan matlamat. Okey. Macam mana kita nak puasa yang Allah Subhanahu wa taala terima? Apa yang kita nak buat? Jom ikut kita, tekan link yang bawah. Ikut kita di dalam daurah tarikh 28 Mac. Banyak soalan kita letak sana dan kita letak banyak kaedah yang nak semua orang boleh ikut, dan Allah Subhanahu wa taala terima amalan semua insya-Allah. Dan nak lagi bagi apa-apa? Nak? Okey. So, jadi yang ketiga Ustaz dah sebut tadi tu, kena faham apakah matlamat kita nak puasa ni, kan? Matlamat kita nak puasa apa? Puasa itu bukannya kita punya tujuan. Puasa itu bukan kita punya destinasi. Tapi puasa tadi ialah satu proses untuk kita sampai kepada tujuan. Contohnya sahabat-sahabat, hari ni kita duduk dekat Kuala Lumpur, kita nak pergi ke Langkawi. Okey? Nak sampai ke Langkawi ni, kita perlu kepada kenderaan. Sama ada nak naik kereta ke, nak naik kapal terbang ke, naik apa lagi boleh. Naik bas ke boleh, kan? Jadi, apa matlamat kita? Matlamat kita ialah Langkawi tu. Okey? Seronok ibu-ibu cakap Langkawi, teringat kan, beli apa? Shopping pinggan mangkuk kan, seronok. Yang muda-muda tu kan, beli coklat. Macam-macam coklat lah, borong kat Langkawi. Nak katanya, kalau kita bayangkan apa yang kita nak sebenarnya, yang kita nak ni naik kereta dalam perjalanan ataupun kita nak sampai ke Langkawi, yang kita nak ialah matlamat kita untuk sampai ke Langkawi, untuk katalah holiday. Dan perjalanan itu mesti sampai ke sana dengan proses. Proses itu naik kenderaan, proses itu mesti ada minyak, proses itu mesti perlu kepada pembawa kereta, mesti ada baju, dan itulah perjalanan, proses perjalanan akhirnya menyampaikan kita kepada matlamat kita, iaitu berada ataupun holiday, bercuti di Langkawi. Jadi sahabat-sahabat, kita ini, dan kita puasa ini adalah proses. Puasa ialah suatu proses. Dan matlamatnya apa? Matlamatnya Allah dah sebut pada hujung ayat tadi. La'allakum tattaqun. Ustaz dah sebut tadi. Takwa tu adalah matlamat daripada puasa. So cuba kita renung sikit, letak tangan, renung. Sebelum ni aku puasa dapat takwa tak? Nak tanya sikit. Sebelum ni, katalah tahun lepas, tahun sebelum tu, tahun sebelum lagi pada tu, 3 tahun yang kebelakangan ini yang aku dah belajar, yang aku dah puasa,
berlapar dahaga, ya, orang kata meriah macam-macam bila nak buka puasa tu. Itu matlamat ke ataupun itu proses? Buka puasa itu adalah proses. Berpuasa bertahan lapar itu adalah proses. Dan apa matlamatnya? Nak renung sikit. Aku dapat takwa ke tidak? Dapat ke tak ketakwaan dalam hati? Dan bagaimana nak sampai kepada takwa ini? Dia perlu kepada mujahadah. Nak dapat takwa ini kena faham bagaimana ulama benar-benar menjadikan puasa sebagai satu perisai. Betul tak Ustaz? Betul, betul. As-siyamul junnah.